Macam biasa guys, dekat ruangan description kat bawah aku letak dua link. Link Lazada So, link Shopee So. Dua-dua tu duk jual baju WWE. Dua-dua tu design yang berbeza. Kata kalau korang nak tahu design apa, korang kenalah tekan baru korang tahu. Ya tak? Dan yes, korang masih lagi bersama dengan aku, Mr. Palatau Hazwan Shah, bebe. Hashtag bukan Zizan, boleh follow IG aku Hazwan_Shah. Untuk video kali ni, aku nak buat beberapa reaction ataupun sharing tentang sesuatu perkara yang dah pun terjadi dan akan terjadi dekat dalam WWE. Aku nak buat style lain sikit kali ni, saja nak eksperimen tengok. Dan katalah korang tengok kualiti kamera tak lawa sebab aku pakai webcam aku. Sebab yang ni aku cocok kat OBS. So aku nak stream dan nak buat reaction senang sikit. Tapi aku tengah study juga macam mana aku nak guna kamera aku tu supaya boleh masuk dekat PC aku ni. So lepas ni tak payahlah aku pakai webcam, aku boleh terus pakai kamera aku. Dan sebelum aku teruskan reaction yang aku nak buat tu, video kali ni dibawakan oleh Peminat Gusti Malaysia 2.0. Kata kalau korang aktif kat Facebook and then korang nak join community peminat wrestling dekat Malaysia, peminat Gusti kat Malaysia ni, make sure korang follow dan juga like Facebook page Peminat Gusti Malaysia 2.0. Diorang ni consider community wrestling fans dekat Malaysia ni yang paling otai lah. So make sure korang jangan lupa usyar diorang dekat Facebook. Dan sebelum aku teruskan juga, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Benda first kali yang aku nak react adalah tentang hacker ataupun penggodam yang ada dekat Smackdown ni. Ramai tanya aku, siapa penggodam ni? Siapa yang sesuai jadi penggodam ni? Okey, kalau tanya aku rasa orang ni adalah Ali. Sebab kalau tengok logo yang ada dekat skrin yang macam ring warna biru tu, dah lebih kurang macam apa benda yang ada dekat tangan Ali dulu tu kan. So pasal tu aku rasa Ali. Dan Ali pun ada bawa karakter yang macam light lah apalah. So aku rasa benda tu macam light dengan truth ni macam tak jauh beza. So buat masa ni aku rasa Ali. Dan aku pun ada idea aku sendiri siapa yang sesuai dan macam mana diorang kena plan scene hacker ni. Tapi yang tu maybe aku akan buat dalam video yang akan datang. Tak tahulah next berapa video. Maybe aku buat fantasy booking pasal hacker ni. Kita tengok nanti kalau sempat aku buat. Benda yang aku nak react kat sini sebenarnya bukanlah siapa yang aku rasa jadi hacker ni, tapi tentang apa yang terjadi dekat Smackdown baru-baru ni. Aku rasa WWE dah terlepas satu peluang yang agak besar lah. Okey, walaupun ramai tak approve yang scene ataupun angle Jeff Hardy dengan Sheamus tu patut dibuat, bagi aku okey je diorang buat angle tu sebab diorang ada niat yang baik. Aku tengok kat berita WWE, the reason diorang buat benda tu nak tutup pencarian orang dekat kes-kes Jeff Hardy yang sebelum ni, supaya diorang nampak kes yang ni kan. So bagi aku niat diorang baik lah. So aku tak ada masalah. Walaupun CM Punk tak approve, ada bini Matt Hardy tak approve, bagi aku okey sebab aku nampak niat diorang. Tapi yang aku nak kata terlepasnya kat sini adalah bila diorang tak gunakan hacker ni dalam scene Jeff Hardy langgar Elias tu. Bila Jeff Hardy dah kena tangkap, lepas tu dekat main event Smackdown tu pun kita nampak Sheamus lawan dengan Daniel Bryan. Lepas Sheamus lawan dengan Daniel Bryan, dekat main event kita nampak Jeff Hardy datang balik serang Sheamus. Lepas tu next weeknya pula dekat Smackdown tu, Jeff Hardy bagi tahu yang macam dia tak sangka yang Sheamus sanggup buat dia macam ni, sebab dekat tempat kejadian ada saksi yang bagi tahu nampak orang yang berjanggut merah yang nak menunjukkan orang tu adalah Sheamus lah. Patutnya kat sini WWE kena pakai hacker ni. Kalau hacker ni ada footage CCTV dekat sana sini ke apa kan, gunakan hacker ni untuk reveal siapa yang buat siapa merupakan dalang di sebalik kes langgar Elias ni. So ini adalah benda yang aku nak react lah. Aku rasa hacker ni patut reveal Sheamus merupakan dalang tu, bukan Jeff Hardy bagi tahu. Polis tu cakap ada saksi kata orang yang berjanggut merah ataupun berjanggut oranye kan. So patut gunakan hacker ni. Unless kalau hacker ni CM Punk dah kata dia tak suka angle Jeff Hardy dengan Sheamus tu. Mungkin kalau CM Punk hacker ni, WWE dah minta CM Punk ataupun orang yang bawa angle ni, watak hacker ni buat. Tapi kalau orang tu adalah CM Punk tapi CM Punk tak berminat sebab dia tak suka angle ni, macam menarik kan teori aku ni kalau nak relate dengan CM Punk jadi hacker. Lepas tu macam mana AJ Styles yang ni boleh jadi AJ Styles
Korang ingat tak dekat WrestleMania, AJ Styles lawan Shinsuke Nakamura time tu sebelum WrestleMania, dream match. Semua orang expect match akan best gila, tapi dah sampai WrestleMania, haram, bapak tak best langsung. Next pay-per-view lepas tu, and then beberapa pay-per-view lepas tu, sama juga, ke laut match diorang. And then dekat SmackDown beberapa minggu lepas, ada lagi diorang lawan. Tapi perlawanan kali ni okey lah, lagi better daripada perlawanan yang pernah kita tengok sebelum ni. Cumanya satu je lah, siapa je yang heran lagi dah dekat perlawanan ni? WWE dah berjaya buat benda yang epic jadi peak. Seterusnya aku nak sentuh pasal WWE Backlash yang digimikkan sebagai the greatest wrestling match ever. Backlash akan berlangsung hari Isnin ni pagi waktu Malaysia. Buat masa sekarang ni, untuk Backlash ada satu benda yang memang aku tak suka, ada satu benda yang aku suka, dan ada satu benda yang aku agak 50-50. Aku cakap dulu apa yang aku suka. First kali, aku suka bila dia gunakan tema The Greatest Showman. Kalau korang pernah tengok movie tu pun, aku rasa korang macam mesti rasa macam, oh best gila kan crossover antara Greatest Showman dengan Backlash ni. Lagi-lagi theme song pakai lagu Greatest Showman. Lepas tu nampak Randy Orton punya gambar pakai pakaian ketua sakus yang macam Hugh Jackman pakai tu kan. So aku sukalah benda tu. Benda yang aku tak suka pula, Universal Championship match antara Braun Strowman lawan dengan Miz dan juga Morrison in a handicap match. Sebab buat masa sekarang ni, aku boleh predict yang dalam match tu nanti Miz dengan Morrison mesti nampak macam bangang. Mungkin aku salah, tapi mungkin juga aku betul. Kenapa? Sebab kita dah pernah nampak benda ni banyak kali dah. Bila Braun Strowman dengan Kevin Owens dulu, dengan Sami Zayn dulu, benda ni akan buatkan diorang ni semua nampak lemah. Cuma kali ni WWE buat macam Braun Strowman yang nampak kena bully. Tapi kalau dalam match tu macam mana? Kata kalau dalam match tu Miz dengan Morrison conquer, at the end diorang kalah, nampak lemah juga. Sebab Miz dengan Morrison dua orang kot. John Morrison orang expect datang boleh jadi champion. The Miz orang expect akan datang jadi top heel balik, jadi top champion. Tapi kalau dah jadi macam ni, macam susah je cerita dia, Mat. Dan benda yang aku agak 50-50 untuk Backlash kali ni adalah tema yang dia gunakan tu juga, iaitu The Greatest Wrestling Match Ever. Lagi-lagi dia applykan benda ni dekat Edge lawan Randy Orton. Kenapa 50-50? Diorang dah janjikan yang match ni akan best, akan jadi one of the great match. Cuba kalau match ni tak jadi, memang makan diri balik bro. Orang akan komplain kat social media, kata greatest wrestling match ever, tapi tak ada apa, hampir. Kalau tanya akulah, apa yang diorang kena buat? Diorang kena hasilkan perlawanan yang kualiti dia sama macam NXT TakeOver, ataupun kena saing-saing match John Cena lawan CM Punk dekat Money in the Bank dulu, ataupun Shawn Michaels lawan Undertaker dekat WrestleMania dulu. Kalau tak boleh nak lawan diorang tu, susahlah kau nak lawan NXT juga. Itu 50 yang belah tak elok. 50 yang belah eloknya, katalah kalau match ni memang best gila. Kau bayangkanlah, dah lama dekat main roster aku tak rasa enjoy tengok match yang ada dekat pay-per-view. Jarang lah. Itu pun kalau ada, tak sebest beberapa perlawanan yang ada dekat NXT TakeOver. So, kalau benda ni jadi, aku rasa ini boleh jadi satu permulaan yang baik untuk WWE. Improvekan perlawanan yang ada dekat Raw, SmackDown dan juga pay-per-view main roster. Kata kalau Raw, SmackDown tak sangat, tak apa lagi. Yang penting dekat pay-per-view main roster. Jangan limitkan move yang diorang boleh buat. Bagi je kebebasan. Tapi mungkin dari segi macam Paul Driver ke semua benda tu, kalau nak jaga, aku still respect WWE nak buat benda tu. Tapi benda lain tolong jangan limitkan. So aku harap 50-50 ni lebih kepada ke arah yang baik which is ini satu permulaan yang baik untuk hasilkan perlawanan yang takkan mengantukkan aku lagi tiap kali aku tengok. So Backlash, all the best. Dan last kali aku nak tanya, pairing dua ni siapa punya idea? Seriously, aku rasa ini adalah pairing yang paling teruk pernah aku tengok dalam 2-3 tahun ni dekat dalam WWE. Okay, awal-awal tu nampaklah macam apa Dolph Ziggler nak tolong Sonya Deville. Dia tak adalah perasaan sangat pun dekat Mandy Rose, tapi nampak sangat motif dia just tak nak Mandy Rose pergi dekat Otis. Okay, tapi bila Mandy dah pergi kat Otis, nampak macam motif Dolph Ziggler nak berada dengan Sonya Deville tu tak relevan tau. Tapi WWE sumbat juga benda tu. Dia pakai juga benda tu supaya Sonya Deville ada pairing, ada partner kan. So dekat situ dah nampak awkward gila dan nampak tak make sense, nampak rasa macam pelik, tak sesuai everything tu. Aku rasa benda ni memang tak menjadi lah diorang dua ni kan. Mandy dengan Otis aku rasa jadi.
Aku rasa macam okay je. Beauty and the Beast apa semua tu adalah karisma, tapi Ziggler dengan Sonya Deville tak ada karisma. Sekarang ni bila Mandy dah pergi kat Otis, aku dah tak rasa Dolph Ziggler perlu stay lagi jadi pairing Sonya Deville. Dan sekarang ni pun kita memang dah tak nampak tak tahulah akan datang kita nampak. Tapi lepas Mandy dah pergi dekat Otis tu, patutnya Dolph Ziggler dah tak payah masuk campur lagi dah. Tapi WWE nak juga sumbat. So bila aku tanya ni idea siapa, tak payah cakap idea siapa. Memang dah tahu ini idea Vince McMahon. Sebab apa? Semua benda yang melibatkan Otis sekarang ni kat dalam WWE, termasuk yang dia menang Money in the Bank, semuanya ditulis sendiri oleh Vince McMahon. Vince McMahon betul-betul suka dekat Otis. Jadi kalau Otis dah involved dengan feud ni, siapa yang tulis? Vince McMahon lah. Ni pairing 2 ni lagi menguatkan reason aku yang mengatakan Vince McMahon ni dah tak patut in charge lagi dah bab kreatif. Kata kena in charge bab bisnes ke apa ke tak kisah, tapi bab kreatif, jalan cerita, storyline, tentukan pemenang, siapa nak push, bab jaga talent ni semua jangan bagi Vince McMahon lagi dah lah. Makin tua ni makin pelik. Okay guys, itu dia benda yang aku nak respon dalam video kali ni. Ikutkan ada lagi 5 poin, tapi yang tu aku buat dalam video yang akan datang. Sebab aku nak jadikan video yang macam ni sebagai salah satu reaction series dalam channel Hazwan Shah Wrestling. Katalah kalau korang ada cadangan nama untuk reaction series yang macam ni, cuba korang share cadangan nama korang tu dekat ruangan komen kat bawah. Sekali lagi guys, jangan lupa Usha Facebook Peminat Gusti Malaysia 2.0. Dan jangan lupa juga subscribe channel Hazwan Shah Wrestling dekat YouTube ni. So itu saja daripada aku. I'll see you guys again in the next video.